Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Telah tercatat pada hadis yang lain bahawasanya suatu ketika di mana baginda Rasulullah SAW datang daripada rumahnya, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk di dalam masjid. Ya, setelah datang ke masjid, jadi rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangan baginda SAW yang mulia mengurut janggut dia. Dan setelah usaha janggut dia kan, maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, semoga kedua ibu bapa ku dikorbankan kerana-Mu. Mana apa aku sanggup berkorban walaupun dengan ibu bapa. Maksud dia apa? Itu lambang kesetiaan Sayyidina Abu Bakar yang hebat. Berlaku dan sirah, seorang sahabat diuji dengan urutan ibu dia. Ibu dia kata, kau keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad dia itu, pegang agama asal balik itu. Ya, kalau tidak, la aku li wa aslim hatta sehingga engkau digelar sebagai qatil ummah. Maknanya kalau kau tak nak keluar, aku takkan makan, takkan minum sehingga aku mati, dan kau akan dilabelkan pembunuh ibu sendiri. Oh, dahsyat. Apa jawab anak dia? Dia kata, ya ummi, wahai ibu, kalau kau ada 1000 nyawa mati hidup balik, aku takkan tinggalkan Islam. Oh, dahsyat. Inilah makna dia. Mana sanggup kita berkorban, hatta maknanya menggadaikan apa saja, hatta ibu bapa sekalipun. Kalau ibu bapa tak nak Islam, kita jangan ikut dia. Itu maksudnya. Pada Al-Quran, selalu ayat dalam surah kitab Musaliyah, dalam kitab Musaliyah ni, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yuwadduna man hadallah walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratuhum. Kamu tidak akan dapat lihat, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat mencurahkan kasih sayang dia. Kasih dia mana? Qalbi. Ya, seronok pada orang yang menentang agama Allah Ta'ala, walaupun mereka setia pada bapa mereka, anak pianak mereka, kaum Islam. Mana kalau bapa dia, anak dia, saudara dia menentang Islam, kita tak boleh berikan kasih sayang kat dia. Hebat dengan apatah lagi menyokong tu, bergeluman dengan dia lah, kita boleh. Tidak dibenarkan telah mencurahkan kasih sayang walaupun dia tu bapa kamu. Maka ini diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perang Badar Kubra. Buat perang Badar tu, bapa sebelah sini, anak belah sana, pak saudara belah sini, anak saudara belah sana. Perang yang cukup dahsyat, menguji. Sebab pada hari Badar diberi bintang oleh Allah Ta'ala, ya ahlal badr if'alu ma syi'tum. Wahai ahli Badar, kau buatlah apa buat, aku sedia ampunkan. Hebat ni. Satu bintang besar diberi oleh Allah Ta'ala. Maka jawatan ni yang paling hebat, Sayyidina Abu Bakar ucap, demi bapa aku sendiri pun aku sanggup gadaikan demi engkau ya Rasulullah. Itu maksudnya, ya, kukorbankan kerana-Mu. Wahai pesuruh Allah, begitu cepat berubannya engkau. Itu asal dia lah. Tapi dia terjemah sini makna apa? Begitu tua, cepat tua. Dalam Arab dia kata qad syayyabatni. Rasulullah katakan qad, sungguhnya syayyabatni, makna mengubankan akan daku. Mafhum daripada uban makna apa? Macam tua lah tu maksudnya. Ya, berubah tu. Habis. Setelah berkata demikian, beliau pun menangis. Sayyidina Umar menangis, wahai lembut dia. Rasulullah pun bersabda, surah-surah seumpama Hud telah menjadikan daku tua, man telah mengubankan daku. Mana penghayatan Rasulullah SAW terhadap Quran ni, Masya Allah. Rambut hitam tukar dia putih. Ya, kita baca Quran berpuluh kali tak putih-putih rambut. Nak dibacakan mulut, dia tak masuk dalam. Dia baca gerun. Bila gerun dengan Tuhan tu berubah jasad, fizikal luar berubah, hitam jadi putih. Kemudian katakan Sayyidina Abu Bakar itu bermaksud bahawa jika dilihat menurut umur dan kekuatan bagi Islam, maka tidak sepatutnya rambut macam tu. Tapi bila kenapa tu, ayat-ayat Quran tadi menyusup, ya, dan kelihatan mana lemah seperti orang tua. Kemudian al-alama, al-allamah. Tahu allamah mana orang yang lampau alim. Kalau alim tu alim saja, dia ada terlil mubalaghah dia punya. Al-alimu allamah. Allamah ni yang lampau alim. Syekh Zamakhsyari dia menyebut bahawa beliau telah melihat seorang
pada petang hari dalam keadaan rambutnya agak hitam, tapi dalam masa satu malam saja besok tengok rambut dah putih. Tadi hitam, malam tadi tengok putih habis siang, kan? Keesokannya orang ramai bertanya, bertanyakan perubahan mendadak, malam tadi hitam, siang dah putih, kenapa ni? Dia pun menjawab, semalam daku bermimpikan suatu pandangan yang amat menggerunkan pada hari kiamat, di mana manusia-manusia digari dan dia belenggu, kemudian dihumban ke dalam neraka. Dihimbau mana, dihumban ke dalam neraka jahanam. Perasaan gerun aku tu, malam tu aku punya gerun lain macam ni, takut tak Nabi sampai berubah rambut tuan. Kemudian pemandangan yang demikian sangat menggusarkan, mana membimbangkan aku dan mengganggu pemikiranku, sehingga rambutku yang hitam bertukar menjadi putih. Allahu Akbar. Tu habis. Kemudian penjelasan yang sebenarnya, terdapat beberapa kisah yang diceritakan dalam kitab mengenai orang menjadi tua akibat terlalu risau dan duka cita. Dia banyak sangat mikir uban kan. Tuan-tuan ni pun jangan buat risau. Relax je. Awet muda. Apa dia buat risau? Apa ubat tak nak risau? Zikirlah tuan. Jangan buat tak jadi. Kena zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidak akan dengan zikrullah betul-betul hayat, dan dia akan tenang. Saya tengok berbual di antara para ulia dan ahli zikir, sampai orang pening tengok ni. Tengok kehidupan dia susah, dia tak ada apa. Biasa mulut dia zikir. Itu kelebihan tak ada ahli zikir. Kita kena pening ini dia saja, tak ada apa. Dia syukur, mulut dia alhamdulillah, tak ada apa tuan. Kita pula risau dia. Dia tak ada risau sebab apa tak risau? Sebab kalbi tidak digantungkan tempat yang membawa risau. Apa tempat membawa risau? Dunia. Kita gantungkan kalbi makhluk, confirm dia akan risau. Kalau gantungkan kalbi dengan Tuhan, dia buka ketenangan yang hebat. Kemudian menyentuh tentang Rasulullah SAW, walau bagaimanapun ungkapan menjadi tua hanya bermaksud lemah, kerana baginda tidak mempunyai lebih daripada 20 helai uban. Walaupun uban tu sebab surahut dan sebab uban, tapi tak lebih daripada 20 helai. Mana kurang sikit lah. Habis tu. Dan satu lagi bulatan hijau, dan rambut perang. Kemudian Abu Himsar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya daku telah pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW bersama-sama dengan anakku. Kemudian orang ramai menunjukkan tempat bagi baginda SAW sedang duduk. Tunjuk tu kepada aku. Dia tunjuk sana tu baginda SAW. Apabila daku terlihat saja akan baginda SAW, maka yakinlah daku bahawa sebenarnya baginda seorang Rasul Allah Ta'ala, seorang Nabi lagi Rasul. Pada ketika itu tubuhnya dibaluti dengan 2 helai kain berwarna hijau. Sudah pakai kain hijau. Kain biru tak pakai kain biru. Kain biru orang lain pakai. Kan kata, wah ni ekstrim hijau ni. Sebab pakai hijau ni, minat warna hijau. Dan kesan ketuaan jelas nampak pada sebagian daripada rambutnya yang berwarna perang. Catatan pertama, 2 helai kain hijau. Kain hijau itu ialah selai cadar hijau dan kain sarung hijau. Yang kedua, sebagian ulama menyatakan bahawa rambut yang perang adalah akibat disimir. Mana apa tu? Dihinai. Maka yang demikian dibenarkan menggunakan bahan pencelup rambut, sedangkan sebagian ulama berkata rambut mula-mula bertukar menjadi merah sebelum menjadi putih dan warna perang, kemudian boleh pergi pada putih. Kalau hilai tak dibenarkan hitam warna, kecuali dalam medan perang ni. Kalau hinai warna merah tak apa. Kalau hinai warna, kalau celup warna putih, warna hitam, itu tak dibenar. Allah. Kemudian inilah sebagai petanda bahawa tidak berapa lama lagi
rambut tersebut akan menjadi putih bila dia mula kekuning-kuningan. Maka pada wajah-wajahnya kelihatan ia suatu kehebatan bersinar dan bercahaya. Maka sesiapa saja yang berpeluang tersua dengan baginda Rasulullah SAW, maka kata-kata yang terkeluar dari mulutnya ialah apa? Sebenarnya ia seorang Nabi, seorang Rasulullah, ya. Cukup kuat pancaran nur kehebatan baginda Rasulullah. Kemudian seorang telah bertanya pasal Jabir, wallahu a'lam.